Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وإلهنا أنت معصودنا ورضاك مطلوبنا آمين آمين يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمين يا رب العالمين. Tamu sekali yang saya hormati lagi saya kasihi pengurusi Masjid Bandar Universiti, tidak dilupakan juga bagi para barisan kekanda, imam, bilan dan juga siap masjid. Seterusnya juga yang saya hormati lagi saya kasihi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Bandar Universiti. Dan yang saya tidak lupakan, yang saya ingati, lagi saya kasihi, lagi saya rindui, tuan-tuan dan puan muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kaum ayah, kaum ibu yang hadir pada malam ini, dan juga yang mungkin mendengar daripada corong-corong speaker masjid yang berada di luar sana, apa khabar semua pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, seperti mana kita sedia maklum, sekarang ini kita berada dalam perintah kawalan pergerakan bersyarat, yang mana kita diminta untuk mengikuti arahan dan juga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa pada kita. Jadi insya-Allah pada malam ini mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, yang mana apabila masuknya waktu Isya, segala jenis kuliah maghrib mahupun tazkirah maghrib hendaklah diberhentikan dengan serta-merta, insya-Allah. Kalau kata terlajak pun sikit sangat saja, 5 minit dia lebih kurang. Jadi tuan-tuan dan puan muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, sekarang 8:05 minit lebih kurang, berbaki dalam 40 minit dah lebih kurang. Jadi tanpa melengahkan masa, ingin saya mengajak diri saya dan juga diri tuan-tuan dan puan muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, marilah sama-sama kita mempertingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Yang mana seperti mana kita sedia maklum, setiap benda yang bernyawa, setiap benda yang bernafas pasti akan menemui mati. Tidak kiralah tua mahupun muda, kaya mahupun miskin, sihat mahupun sakit, pasti akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan insya-Allah dalam pengakhiran kehidupan kita kelak nanti, Allah menjemput kita dalam keadaan kita beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjemput kita dalam keadaan kita beriman dan juga menutupi segala aib-aib yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini. Yang keduanya tuan-tuan dan puan muslim muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, marilah juga sama-sama kita memanjatkan kesyukuran dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala-gala kurniaan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Contohnya nikmat ruh, nikmat iman, nikmat Islam dan juga segala-gala nikmat yang lain, yang mana nikmat-nikmat tersebut hanyalah pinjaman semata-mata. Sampai satu saat, sampai satu detik, pasti Allah akan mengambil kembali segala nikmat-nikmat tersebut. Mudah-mudahan insya-Allah dengan nikmat-nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat membuatkan kita menjadi seorang hamba yang kenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit dan bumi,
pentadbir sekalian alam. Dan juga sama-sama juga kita memanjatkan kesyukuran dengan penuh rasa syukur kerana pintu-pintu masjid mahupun pintu-pintu surau masih lagi dibuka kepada orang ramai, tidak seperti mana sebelum pada awal dahulu yang mana pintu-pintu masjid dan juga pintu-pintu surau ini hanya diberi kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dan juga mudah-mudahan dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala ini dapat sama-sama kita mengimarahkan lebih banyak lagi rumah Allah Subhanahu wa taala dengan kita beribadah kepadanya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, pada malam ini kita akan menyambung kembali satu perkongsian ilmu yang mana ilmu yang telah dilupakan oleh masyarakat kita, ilmu yang mana membicarakan bagaimanakah kaedah bagi orang yang hidup di atas muka bumi ini ingin menguruskan mahupun menerima harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang pergi lebih awal daripada kita, yang mana orang tersebut dekat dengan kita, contohnya ibu mahupun ayah kita, mahupun pasangan hidup kita yang kita sayang. Makan sepinggan, tidur sebantai, minum secawan, bergaduh pun tiap-tiap hari. Dan juga secara tidak langsung yang melibatkan kadang-kadang kalau orang yang dekat dengan kita tu, kadang-kadang anak pergi dulu daripada ibu ataupun ayah, yang mana kita kenali sebagai ilmu faraid ataupun ilmu yang mengisahkan, membincangkan tentang bagaimanakah kaedah untuk menguruskan pusaka. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, pada bulan-bulan yang sudah kita telah sama-sama berkongsi dan juga merungkai serta menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan ilmu faraid. Sedar ataupun tidak, kita semua ni mengetahui ilmu faraid, cuma hanya mengetahui dalam keadaan umum sahaja. Aku mati, pasti akan ada orang yang akan nak mewarisi apa yang aku ada. Tak kisahlah kereta Volkswagen ke, mahupun motor Lambretta ke, mahupun kelapa sawit kita yang ada terbentang luas ke, mahupun rumah banglo 4 tingkat yang kita ada. Kita sedar tentang perkara tersebut. Tetapi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, adakah kesedaran kita itu mengikut apa yang telah ditetapkan oleh syarak? Kadang-kadang kalau tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, yang mana kita anggap adat kita lebih utama daripada apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Contoh yang paling mudah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, yang mana sering berlegak, sering difahami oleh masyarakat kita, apabila contohnya ibu mahupun ayah tinggalkan wasiat, tak ikut, berdosa sangat-sangat. Yang tu kita faham. Oi, tak boleh, mak kata yang ni kena bagi kat orang ni, mak kata yang ni kena bagi kat orang ni, mak kata anak ni dahaka, tak jadi, ngaji tak pandai, jangan bagi apa-apa kat dia, ataupun bagi tanah atas bukit tu, siapa nak pinai atas bukit tu. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, kita telah selesai membincangkan tentang takrifan berkenaan ilmu faraid ni, kalau tak silap saya dalam 2 kali pertemuan kita bersama. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, kita hendak sama-sama mengetahui apakah peranan ilmu faraid ini yang mana Allah mensyariatkan kepada kita, yang mana pada ayat yang ke-11 dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala bersabda, auzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullah, aku telah mensyariatkan kepada kamu. Daripada perkataan tersebut, daripada kalam tersebut, yusikumullah, kenapa Allah mensyariatkan kepada kita berkenaan tentang perkara ini, yang mana secara tidak langsung tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, untuk menyedarkan kita bahawasanya kita ini tidak akan kekal di atas muka bumi ini, yang mana apa yang kita ada, apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah rezekikan kepada kita, tak kira lah. Contoh macam kaum-kaum ibu yang paling popular sekarang ni, dia buat dong ketum, pulut dakap, lagi apa dia lagi, macam-macam lah, yang mana besar-besar sampai ke sini ni, tidak akan kita warisi, tidak akan kita pakai sampai masuk ke dalam liang lahat. Nescaya perkara ini tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, untuk membezakan kita dengan kaum-kaum yang terdahulu. Contohnya kita tengok tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, mustahil dah kalau Allah nak membinasakan jasad Firaun itu, tak mustahil tuan-tuan.
Tapi kenapa Allah tunjuk tanda kebesaran itu? Fir'aun itu masih ada, apa jua harta yang dia bawa masuk kubur dia, kita boleh lihat sampai sekarang. Kerana apa? Afala ta'khilun. Mudah-mudahan kamu berfikir dengan perkara tersebut. Mudah-mudahan kita berfikir dengan apa yang Allah tunjukkan kepada kita tentang perkara tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahmati Allah sekalian, berkenaan tentang peranan ilmu faraid ini terdapat 6 yang dibincangkan oleh ulama kepada kita. Yang mana secara tidak langsung tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahmati Allah sekalian, yang pertamanya adalah apa? Untuk mengenal pasti harta si mati itu merupakan harta pusaka ataupun tidak. Kadang-kadang kita dengar tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahmati Allah sekalian, orang ni mati tinggal itu, tinggal ini, tinggal itu, tinggal ini. Kadang-kadang duit hak duduk dalam jak, mahu pun di dalam kotak, mahu pun dalam apa jua yang letak depan rumah masa kematian tu. Oi, yang tu pun kena bahagi juga. Pahaman adat orang kita. Tapi dalam apa yang ditetapkan oleh syarak, ada kaedah untuk menentukan bahawasanya perkara tersebut pusaka mahupun tidak. Dan juga tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, kadang-kadang kalau kita rasa macam persoalan pada minggu sudah saya berkuliah di Ipoh. Berkuliah di Ipoh, ada seorang pakcik tu tanya, "Ustaz, Assalamualaikum, dalam kuliah nak tanya, sekiranya sebelum kematian," sering terjadi perkara ini dalam masyarakat kita, "sekiranya sebelum kematian saya berikan satu jumlah duit bernilai 5,000, kata kalau Ustaz 5,000, bagi ke anak, tumpang sat akaun anak, tumpang sekejap akaun anak, pop saya mati, tetapi saya keluarkan satu kalam, saya keluarkan satu perkataan, satu ayat, apabila ayah mati duit ni kamu punya. Apabila ayah mati duit ni kamu punya, kalau ayah tak sempat ambil balik." Adakah perkara tersebut pusaka? Kadang-kadang kalau tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, benda-benda yang beginilah yang menjadi satu perkara, satu sebab, satu asbab untuk waris-waris kita ini bergaduh tentang perkara tersebut. Ada yang kata dia faham ilmu faraid dah, yang ni kena bahagi, yang ni mak ayah dah bagi. Sekarang ni tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, kata kalau kita dalam keadaan hidup ni, jangan kisah orang mati ni, kisah orang hidup. Orang bagi macam dalam keadaan buruk siku, nak bagi tak bagi, nak bagi tak bagi. Kalau kita tuan-tuan, jiran sebelah buat gitu, agak-agak kita ambil tak ambil, kebanyakan tak ambil nak bagi ke tak mau bagi, nak bagi ke tak mau bagi. Kalau tak mau bagi, cakap tak mau bagi. Kalau nak bagi, bagilah. Itu yang kita faham dalam keadaan kita hidup. Tetapi tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahmati Allah sekalian, apa yang saya kongsikan kes sebentar tadi itu, yang mana disimpan di dalam akaun anak tersebut, pinjam tumpang akaun, duit tersebut adalah pusaka. Kerana apa? Sebab dia ingin menumpang akaun anak bagi untuk disimpan duit tersebut. Sama juga tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahmati Allah sekalian, dalam hal kes yang mana secara tidak langsung anak-anak dah berjaya, anak-anak dah senang lenang disebabkan dengan hasil titik peluh susah payah ibu dan bapa membesarkan mereka. Selepas pada itu, anak ayah sayang pada anak, sayang pada mak, sayang kepada ayah, belikanlah sebuah kereta, dihadiahkan sempena hari jadi. Sering terjadi perkara ini, diberikan hadiah kepada ayah ataupun ibu sempena hari jadi. Kereta tu nama siapa? Pertama sekali, nama ayah ke nama anak? Selalunya nama anak lah. Contoh macam saya lah, senang tuan. Pencen nanti orang kata tak guna dah sekupang pun, nak pergi ke bank, saya nak buat loan kereta, macam-macam dia minta. Kalau macam sekarang kerja lagi, tak pencen lagi, oh anytime you kerja kerajaan, ok 3 bulan slip gaji, terus kita bagi approve you punya loan. Kalau pencen tuan, bawa kad pencen, orang nak bagi ya payah sikit lah, nak tengok statement bank lah, begitulah, beginilah, bagailah, apa semua. Tetapi apabila diberikan sebagai hadiah, ibu ataupun ayah meninggal dunia, anak akan kata, kereta ni kau ambil balik, aku bagi sebab mak dengan ayah masih hidup. Dululah, sekarang dah mati, kau ambil balik.
Agak-agak tuan, jadi kecelaruan dalam waris. Ini yang sering terjadi. Jadi peranan ilmu faraid ni tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, yang pertama adalah nak kenal pasti harta si mati ini pusaka ataupun tak. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, nak memastikan perkara-perkara yang wajib ditunaikan terlebih dahulu sebelum nak membahagikan pusaka. Ini peranan, ini perkara yang mana secara tidak langsung hikmah kenapa ilmu faraid ini disyariatkan kepada kita, yang mana secara tidak langsung adanya hubung kait di antara waris dan juga orang mati. Jangan kita kata tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, apabila kita sayang dengan ibu ataupun ayah kita ataupun orang yang terdekat kita, sayang mati teriak. Yang tu saja orang nampak. Mati meninggal nangis seminggu semalam, seminggu semalam, 7 hari 7 malam nangis. Oh, sedihlah mak dah tak dah. Ayah dah tak dah. Tapi adakah kasih sayang itu sendiri kita terjemahkan dengan apa yang syarak tuntut kepada waris-waris si mati ini? Yang mana secara tidak langsung saya berkongsi secara umum dengan tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, insya-Allah akan sampai pada bab tersebut yang disebut sebagai al-huquq al-muta'alliqah bit-tariqah. Hak-hak yang wajib dilaksanakan oleh waris-waris si mati sebelum nak membahagikan pusaka. Sebab orang kita tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, apabila selesainya urusan jenazah, cukup tahlil 7 malam contoh, ataupun 365 hari punya tahlil, lepas tu terus nak bahagi pusaka. Adakah perkara tersebut yang ditetapkan dalam Islam? Tidak tuan-tuan. Yang mana secara tidak langsung kaedahnya adalah apa? Setelah selesainya pengurusan jenazah, maka diselesaikan hutang piutang si mati. Hutang piutang ni tuan-tuan, saya sendiri pun kadang-kadang takut. Hutang terbahagi kepada dua. Hutang dengan Allah dan juga hutang dengan sesama manusia. Hutang dengan Allah ni apa? Puasa tinggal, berapa banyak video nak kena selesai. Ada dalam keadaan hidup tak sempat keluarkan zakat yang kita ada, maka diperlu keluarkan zakat tersebut. Adanya dulu masa muda-muda tengah mungkin ada buat nazar apa-apa, nak sembelih lembu ke, nak sembelih kerbau ke, nak sembelih kambing ke, tak sempat nak buat, perlu ditunaikan nazar tersebut. Allah bagi rezeki pada kita, mungkin disebabkan sayangnya kita kepada harta tersebut, ataupun dalam keadaan kesibukan yang kita ada, ataupun dah kita daftar dengan tabung haji, tak sampai masa lagi nak pergi haji, tak sempat pergi haji, maka perlu ditunaikan badal haji baginya, dan juga yang selain-lainnya. Hutang dengan sesama manusia, saya rasa tuan-tuan, termasuk diri saya yang berada di sini, hutang lebih banyak pada kita. Yang tu orang kita. Kalau habis bayar hutang, ada tak bahagi pusaka? Tak ada. Tapi waris-waris kalau kata sayang, dia mesti fikirkan hutang bagi orang mati tersebut. Kalau tak sayang, kita nampak kepada harta, tetapi secara tidak langsung hutang itu dia tanggung sendirilah di dalam kubur. Yang tu yang waris-waris nampak. Yang ketiganya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, adalah apa? Untuk kita sama-sama mengenal pasti ahli keluarga bagi si mati adalah ahli waris yang berhak ataupun tidak berhak. Jadi tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah nanti kita akan sampai ke satu ilmu yang mana disebut sebagai ilmu nasab, ilmu waris. Kadang-kadang ada setengah kata pak hang mati dulu tak terima, mak hang mati dulu tak terima. Kadang-kadang ada juga pandangan satu kes dalam tahun sudah yang mana secara tidak langsung benda tersebut disebut bagaimana ada 10 beradik. Ini kes, satu kes di Terengganu, ada 10 beradik. 10 beradik ni mak ayah dah meninggal, bila mati dianggap tak terima, last kali dapat ke dia pun ada macam tu juga. Ada pula yang kata anak angkat pun boleh terima. Satu kes dalam 2-3 hari sudah daripada Seremban. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Pertama kali saya terima satu kes daripada Negeri Sembilan, daripada Seremban. Kesnya begini tuan-tuan. Yang meninggal dunia ini seorang pesara guru, yang mana secara tidak langsung pesara guru ini hanya mempunyai ibu angkat
dan juga seorang suami tidak mempunyai anak. Itu persoalan pertama daripada penanya, iaitu suaminya sendiri. Jadi penanya ni bertanya, adakah ibu angkat ini dapat mewarisi, menerima pusaka yang ditinggalkan oleh arwah isteri saya? Itu pertanyaan yang pertama. Apabila seseorang ni, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, sekiranya dia mengetahui akan kepentingan kita ini bukan sahaja hidup di dunia tetapi akan hidup lagi di akhirat, nescaya dia akan mempelajari ilmu dengan lebih banyak. Kenapa tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, dalam penurunan, kita kembali sikit pada ulum Quran, sirah Nabawi, kenapa di dalam penurunan Al-Quran itu Allah turunkan dengan lafaz yang awalnya disebut apa? Iqra. Banyak kali Jibril ulang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junjungan besar kita. Kenapa? Kerana dari segi hikmah penurunannya di situ adalah apa? Untuk menunjukkan kita sebagai hamba bukan erti apa sangat pun. Saya duduk di sini, saya pun mungkin tak tahu apa yang tuan-tuan tahu. Semua orang tidak mengetahui, bukannya tidak ada seseorang yang sesempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa begitu? Menyuruh kita untuk kita ni mengaji sampai kita mati. Tetapi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, kadang-kadang kalau ada setengah orang dia tu lebih sombong pada Firaun. Oh tak apa, tak payah ngaji, relax dulu kan, awal lagi. Ada setengah orang kata macam tu. Tak apalah, nanti pencen-pencen nantilah, baru kita dekat-dekatkan kaki dengan masjid kalau sempat pencen. Kalau tak sempat pencen, contohlah kalau saya tak sempat pencen, tak ada lah kan. Jadi secara tidak langsung tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, berbalik kepada kes sebentar tadi itu, yang mana pertanyaan daripada suami ini, yang mana bertanya berkenaan tentang adakah ibu angkat kepada isterinya ini menerima pusaka, yang mana isterinya ini dibela daripada kecil sampai besar. Kalau tahu tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian berkenaan tentang ilmu faraid ataupun bagaimana kaedah untuk menguruskan harta pusaka, nescaya si mati pasti akan membuat sesuatu kepada ibu angkatnya. Tetapi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, apabila ditanya berkenaan tentang perkara tersebut, ada tak si mati tinggalkan wasiat? Ada tak si mati melaksanakan membuat satu-satu hibah kepada mak angkatnya? Tak ada pula ustaz. Tak ada. Nescaya kalau kata dia tinggi Eiffel Tower sekalipun takkan terima kepada ibu angkatnya. Seterusnya diteruskan lagi dengan pertanyaan, memang si mati ni sebatang kara ke ataupun macam mana? Si mati ini mempunyai ibunya yang masih uzur dan juga mempunyai 7 orang adik-beradik seibu sebapa kandung yang masih hidup. Saya pun tanya juga, saya ni busy body sikit, muat pakcik bawang, kena tanya baru kita tahu apa masalah dia tu, nak kena tanya. Kadang-kadang ada setengah orang tanya ni macam marah, ustaz ni korek habis semua nak kena tanya, sebab kita nak letakkan, nak memberitahu keadaan yang sebenar tu bagaimana. Ibu dia yang masih uzur masih ada, dan juga 7 orang adik-beradik itu masih ada. Saya tanya pula, macam mana dia boleh pergi ke ibu angkat ni? Masa dulu mak dengan ayah dia susah berikan isteri saya ni kepada ibu angkat dan juga bapa angkatnya untuk dijaga dan juga dibesarkan. Tapi hubungan mereka ini baik sampailah mak angkat ni meninggal dunia. Jadi adakah pertanyaan, kenapa ustaz tanya pada saya begitu? Adakah mereka ini akan menerima pusaka isteri saya? Ya, mereka itulah yang akan menerima pusaka isteri cik dan juga berserta dengan cik, iaitu pasangan hidup kepada si mati. Sebab itu saya terang pada tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, saya berkongsi pada sebelum ini, apabila terjadinya kematian, 5 orang waris yang tak akan terhalang oleh sesiapa sekalipun, sekiranya mereka ini masih hidup dan juga secara tidak langsung
dalam 5 orang waris ini ada 2 waris yang paling kuat, yang mana dia akan menghalang orang lain. Yang mana orang yang layak menerima pusaka ini ada seramai 25 orang, bukan 25 orang rasul lah, 25 orang kategori. Ingat 25 rasul, ingat 25 waris. Yang mana syariat rasul, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, nak mudah ingat lagi, 15 daripada golongan lelaki, 10 daripada golongan wanita. Lelaki ramai, perempuan 10 jenis ya. 10 jenis. Termasuklah juga kalau kata dia sajat sekalipun, dia tetap terima. Dia tetap terima. Kerana apa? Kerana Allah firman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke Allahumma salli ala sayyidina, ayat yang ada ayat yang kalau tak silap saya lah, nanti saya tengok balik. Ayat yang ke-8 yang mana secara tidak langsung Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bagi orang lelaki itu ada bahagian yang dia akan terima, dan juga bagi orang perempuan itu ada bahagian yang dia akan terima daripada kematian orang yang terdekat dengannya. Sedikit ataupun banyak, ia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara tidak langsung, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, contoh si mati, tak kira lah dia ni mati perempuan ke laki ke, unsa mustahil, unsa mustahil pula, unsa betul ke, unsa syok bersangka, tak kisahlah, jadi dia mati je lah, senang faham ya. Dia mati, ayah dia tetap akan menerima sekiranya ada, ibu dia tetap menerima sekiranya dia ada, dan juga pasangan bagi si mati ini tetap akan terima sekiranya ada, dan juga sekiranya dia mempunyai anak lelaki mahupun anak perempuan tetap akan menerima. Yang ni 5 orang waris, yang mana waris yang tidak akan terhalang sama langsung apabila mereka ini masih hidup sekiranya seseorang itu telah meninggal dunia. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, ayat yang saya katakan kepada tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, minta maaf bukan ayat ke-8, ayat ke-7. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Lirrijali nasibum mimma taraka walidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك والدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا. Sadaqallahul azim. Mafhum daripada apa yang saya kongsikan daripada tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi secara langsung bila meninggal perlu ditentukan siapakah waris yang berhak, dan juga siapakah yang disebut sebagai waris tetapi terhalang. Jadi ini peranan yang mana perlu tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, dan juga kita untuk fahami akan perkara ini. Tetapi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, saya menyeru kepada tuan-tuan sekalian, yang ni saja pun dalam keadaan masyarakat kita, yang ni yang sering berlegar di dalam kehidupan kita. Dah jadi banyak tu kenapa? Kerana kelewatan menguruskan pusaka. Orang ni mati pula, orang ni mati pula, masuk pula dah lagi pok menakan lagi, masuk pula lagi, orang ni masuk pula, orang ni masuk pula, ni cucu menakan dah, tak pernah jumpa pun, dah jumpa dekat tempat bicara pusaka. Ni siapa dia ni, tak kenal pun. Waris orang kita selalu cerita ni waris, tapi waris apa ni? Waris jadi hantu ke, waris apa ke? Jadi yang tu ya kita nak kena kenal pasti berkenaan dengan waris ni, bagaimanakah waris tersebut. Manakala tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, perkara yang keempat adalah nak memastikan peranan berkenaan dengan ilmu faraid ini juga adalah untuk memastikan ahli waris yang berhak tidak terhalang oleh waris yang lain. Contoh, saya meninggal, ayah ada, mak bau ada, adik sebapak ada, sekandung ada, pak saudara ada, sepupu ada, isteri ada satu, iswan ada, lepas pada tu anak tak ada, gitu gini. Jadi kita nak pastikan semua ni waris. Daripada 25 orang yang saya katakan kepada tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, kita nak tentukan siapa yang nak terima kata kita. Yang mana secara tidak langsung tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, untuk mudah fahamnya saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, apabila seseorang itu meninggal dunia,
apabila seseorang itu meninggal dunia, saya ulang sekali lagi, apabila seseorang itu meninggal dunia, waris-waris kepada kita ini ataupun kepada orang yang meninggal dunia tersebut pasti akan ada dua jenis waris. Pasti akan ada dua jenis waris. Dua jenis waris ni macam mana? Iaitu satu adalah, yang pertamanya adalah waris yang telah ditetapkan bahagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana disebut sebagai ashabul furud. Yang mana kita duk dengar tu panggung mayat, kepala paku, macam-macam. Itu pasangan lah tu dari segi adat masyarakat kita berkenaan tentang pembahagian pusaka. Yang mana secara tidak langsung bahagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah sebut dengan jelasnya dalam surah An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12 dan juga ayat ke-176, ayat yang sangat panjang. Kadang-kadang kita duk tadarus pun baca pun duk tergeliat lidah. Sumun sununa subuh selarubuk lah sudus lah. Yang tu lah panjang tu lah dalam surah An-Nisa tu. Yang tu ayat yang mengisahkan, membincangkan, menceritakan tentang pembahagian pusaka, iaitu bahagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada 6. Mudah untuk tuan-tuan ingat, yang mana secara tidak langsung kalau tuan-tuan tahu sifir 2 dan juga tahu sifir 3, nescaya boleh insya-Allah. Yang mana yang pertama saya sebut melibatkan dengan sifir 2 dulu, iaitu 1/2, perkecil sikit 1/4, perkecil lagi 1/8, 3. Lagi 3 melibatkan sifir 3, 2/3, 1/3, 1/6. Habis. Yang ni bahagian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana waris bagi orang mati tersebut, yang mana disebut sebagai ashabul furud ini, sekupang pun tak kurang, 1 inci pun tak kurang, 1 kaki pun tak kurang. Yang ni bahagian yang telah ditentukan bagi waris-waris si mati tersebut. Manakala pada golongan yang kedua, waris yang tidak ditentukan bahagiannya, yang mana disebut sebagai ahlul asabah. Bahagian yang tidak ditentukan akan bahagian bagi mereka, yakni dia akan mengambil baki setelah ditolak bahagian waris-waris yang telah ditentukan bahagiannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni disebut sebagai ahlul asabah. Kadang-kadang kalau banyak, kadang-kadang kalau sikit, kadang-kadang kalau ada nama saja, tak ada langsung. Peta dah habis dah, orang dah habis. Ada nama saja, tak ada. Sekupang pun tak ada, tak ada. 3 ni. Kadang-kadang kalau banyak, kadang-kadang kalau sikit, kadang-kadang kalau tak ada langsung. Contohnya siapakah ahlul asabah ni? Siapa? Anak laki. Nak laki ahlul asabah, saudara si ibu sebapa, yakni kandung kepada si mati lelaki. Itu contoh-contoh yang mana siapakah ahli asabah bagi si mati tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, sebelum ini kita bisa tengok Asyih Jalil. Kalau tuan-tuan bisa baca satu kenyataan yang dia keluarkan, dia katakan apa? Faraid ini adalah pembahagian mengikut zaman unta, tak relevan bagi zaman sekarang. Tuan-tuan balik Google siapakah Asyih Jalil, tuan-tuan akan tahu siapa Asyih Jalil. Sister Islam lah, G40 lah, G50 lah, apa lah. Itulah geng-geng itulah yang mana berfikiran pluralisme dan juga liberalisme berkenaan tentang perkara ini. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, menyangkal apa yang dikatakan oleh Asyih Jalil itu, yang mana secara tidak langsung faraid ini insya-Allah nanti kita akan masuk kepada sirah bagaimanakah penurunan ayat menceritakan ataupun menerangkan bahagian-bahagian pusaka ni. Dia ada sirah dia ada sejarah dia, macam mana yang disebut sebagai sejarah penurunan ayat tersebut. Sejarah penurunan ayat itu insya-Allah pada bulan depan kita akan berkongsi tentang perkara tersebut. Tetapi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, sebagai teasernya, selalunya filem trailer awal tu tajuknya bulan depan, percayalah bahawasanya apabila kedatangan Islam
kaum wanita ini martabatnya itu diangkat setinggi-tinggi tempat. Kerana apa? Kerana ayat yang melibatkan pembahagian pusaka disebut di dalam surah An-Nisa. Kalau kata filem Piramli, dia tanya apa? Adakah hang buah? Dalam Quran ada surah nama surah Ar-Rijal? Tak ada. Kenapa Allah SWT menyebut sebagai surah An-Nisa, mengangkat martabat wanita, yang mana pada zaman jahiliah wanita ni kelas bawahan, bukan kelas 2 lagi dah, kelas bawahan, kelas ekonomi, bukan first class. Ekonomi tu kan baik lagi ya, bawah pada kelas ekonomi. Zaman dahulu kalau pada zaman jahiliah sebelum kedatangan Islam. Dan juga secara tidak langsung disebut dalam surah An-Nisa berkenaan tentang perkara tersebut, dan juga diberikan bahagian yang mana sepatutnya diterima oleh perempuan akan pusaka yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia tersebut. Tapi orang kita kata apa? Oh, hang tak ada anak lelaki, hang dah anak perempuan semua. Anak perempuan dapat satu ya. Betul ke dapat satu? Betul ke dapat satu? Kadang-kadang orang kata anak perempuan tunggal pula tu. Teruk hang. Habis hang kata api taling tak pergi apa semua. Kita faham macam tu tuan-tuan. Bukan kita faham mengikut landasan yang sebenar. Contohnya mudah untuk tuan-tuan faham. Sekiranya seseorang itu meninggal dunia mempunyai anak perempuan tunggal, yang tunggal itu akan dapat separuh harta yang ditinggalkan oleh ibu maupun ayahnya. Siapa kata dapat satu? Pak saudara dia kata dapat satu. Perempuan dapat satu ya, lelaki dapat 2. Kita faham macam tu. Kalau kata seseorang tersebut hanya memiliki anak perempuan saja, lebih pada seorang, 2, 3, 4, 5, 6, 10, akan menerima sebanyak 2/3 daripada apa yang ditinggalkan oleh si mati. Yang ni siapa mati? Ibu maupun ayahnya yang meninggal dunia. 2/3. Sikit ke banyak? Banyak tu. Banyak tu. Ya? Jadi secara tidak langsung tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, perkara yang keempat peranannya adalah apa? Untuk memastikan ahli waris ini ada yang berhak dan juga ada yang terhalang oleh waris lain. Dan juga yang kelima yang tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, iaitu untuk menetapkan bahagian ahli waris yang berhak. Dah kita tahu orang ni, orang tu, orang ni, orang tu, orang ni, orang tu ada. Orang tu lah yang akan terima berapa banyak yang dia terima. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, saja kita nak berbincang, bukan kita berkuliah, kita bincang ni. Secara tidak langsung tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan satu kes benar daripada Perlis. Saya nak tanya tuan-tuan ya, jangan tanya berapa banyak dapat tak dapat ya. Berapa banyak dia terima kita tak kongsi, tapi dia ni dapat, ni dapat, ni dapat, nak tahu yang tu ya. Habis masuk. Contohnya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, kes yang sebenar tetapi saya rahsiakan namanya. Saya bubuh nama ustaz lah senang. Sekejap lagi bubuh nama Ali ada, timah ada dalam masjid. Ustaz ni doa orang mati ya. Baik, ustaz ni mati, ayah tak ada, ibu tak ada. Ustaz ni meninggalkan seorang isteri yang mana bercerai bercerai mati dengan dia semasa kematian. Akan tetapi dalam kehidupan ustaz ini, dia pernah berkahwin sebanyak 2 kali. Jadi dia biasa kahwin 3 kali. Nombor 1 pisah, nombor 2 pisah, nombor 3 cerai mati. Senang begitu tuan faham tu. Tapi saya tak masukkan yang tu. Dalam perkahwinan 3 kali perkahwinan tu, si mati ni, ustaz ni yang mati ni, dia ada 10 orang anak. 2 4 5 6 7 8 9 10. Yang mana terdiri daripada seorang lelaki 9 perempuan. Akan tetapi dalam hayat ustaz ni, anak lelaki ini meninggal awal lebih dahulu daripada ustaz ni.
dan juga telah berkahwin, meninggalkan seorang isteri dan juga meninggalkan 5 cahaya mata. 3 lelaki, 2 perempuan. Semasa hayat Ustaz ni mempunyai saudara kandung seibu sebapa, yang mana seramai 4 orang, 3 lelaki, 1 perempuan. Saudara sebapa tiada, saudara seibu pun tiada. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, siapa waris dia? Saya nak jelas tuan-tuan bagi yang 5 orang, bagi tuan-tuan jelas betul-betul dulu. Okey, isteri dapat. Anak lelaki mati dah. Mati dulu dah dia. Anak perempuan, okey, anak perempuan. Anak perempuan, okey, anak perempuan. Saya tanda tangan, right. Ini terima tak? Pak saudara, dia tak ada anak lelaki dia mati dulu. Cucu lelaki dapat, cucu lelaki confirm. Ya betul lah cik kata cucu lelaki dah confirm. Sebab baik, betul lah jawapan dia tu. Jangan takut, salah kita sama-sama belajar. Betul lah yang dapat ni cucu ni. Tetapi dalam masyarakat kita, apabila wujudnya pak hang mati dulu, yang ni tak terima. Itu yang saya kata, adat, perkara adat diambil sebagai hukum. Bukan kaedah usul fiqh, adat muhakamah dah. Bukan adat diambil sebagai hukum. Hak ni jadi adat, jadi hukum, tidak. Yang mana dalam masyarakat kita akan kata apa? Yang ni yang terima. Pak saudara ni, pak saudara ni, pak saudara ni, mak saudara ni. Lepas pada tu pula akan kata anak perempuan dapat 1 saja. Yang awal saya kata tadi. Yang ni yang saya nak jelaskan kepada tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Perkara yang kelima, kita nak tetapkan waris ni dapat berapa banyak. Kita nak tetapkan waris ni dapat berapa banyak. Tak apa tuan-tuan, pelan-pelan. Hak yang angka per berapa tu jangan pening-pening ni. Jangan susah-susahkan hati, jangan gusar-gusarkan hati. Kita nak dengar lah, dapat tak dapat, dapat tak dapat. Yang tu lah cukup. Yang tu dulu. No? Jadi yang keenamnya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, peranan 6 ini yang mana disebut oleh Al-Fadhil Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab karangannya Al-Mawaris fi Syariatul Islamiyah fi Dawl Kitab was Sunnah, yang mana pada halaman yang ke-15 mengatakan apa? Perkara yang ke-6 adalah menghitung bahagian melalui kaedah pengiraan yang ringkas untuk menentukan bahagian bagi setiap ahli waris yang berhak. Kita nak kelaskan satu. Macam kita solat lah tuan-tuan. Mula dengan niat dulu ke diri tegak dulu? Niat dulu ke diri tegak? Mayang. Diri. Kalau tak diri, tak disemayang. Sedekah tak boleh mayang. Kot tak di susah. Sedekah. Buh duit dulu sedekah ke niat dulu kena mula dulu. Mula dengan innama a'malu binniyat. Niat itu yang paling utama. Jadi secara tidak langsung sama juga dalam penentuan untuk kita nak membahagikan pusaka, ada kaedah yang perlu kita ikuti, disiplin yang perlu kita ikuti. Mana ada orang solat mula daripada tahiyat akhir naik gostan, tak ada tuan-tuan, tak ada tentang perkara tersebut. Sama juga dalam bab nak menguruskan harta pusaka. Jadi tujuan berkenaan dengan ilmu faraid ini adalah bertujuan untuk menentukan dan juga memberikan bahagian yang tertentu
daripada harta pusaka si mati kepada ahli warisnya yang berhak. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, pada bulan yang akan datang kita akan sama-sama berkongsi berkenaan tentang sejarah bagaimanakah ayat yang melibatkan pusaka ini diturunkan kepada kita insya-Allah. Baik. Ada soalan? Baik. 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 Ha? Terima juga. Kiraan dia begini, rumusan. Ada orang tanya, ustaz ni bagi tergantung. Isteri akan menerima sebanyak 1/8. Anak-anak perempuannya semua ni akan menerima sebanyak 2/3. Manakala baki yang disebut sebagai asabah itu akan diwarisi oleh cucu perempuan dan juga cucu lelaki si mati. Yang ni yang diterima. Pengiraan dia, baik, saya tanya pula asabah ni berapa banyak pula. Pengiraannya yang mudahnya 1/8 isteri, anak perempuan 9 orang, 9 anak perempuan, 2/3 cucu lelaki 3 orang, cucu lelaki 3, cucu perempuan 2 asabah. Jadi dalam hal ni tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, angka pembahagiannya adalah 24. Berapa kali 8 dapat 24? 3. Berapa kali 3 dapat 24? 8. 8 didarab dengan 2 jadi 16. Jadi secara tidak langsung 16 campur 3 19. 24 tolak 19 dengan pening kan tuan? Saya nak cepat kan ni. 24 campur 9 5. Jadi secara tidak langsung isteri itu akan dapat 3/24. Kalau kata ada RM24 boleh kat dia RM3. Senang macam tu. Kalau kata anak perempuan 9 orang, RM16 kongsi 9 orang. Hak yang baki lagi RM5 kongsi seorang. Kongsi pada 5 orang ni. Tapi ni ada lagi ni tasihih. Tasihih ni dia akan besarkan lagi angka ni. Angka ni yang ni 6 campur 2 8. 24 kali dengan 8 pula. Dia kena berbesar lagi. Baru kita akan dapat cucu perempuan ni seorang dapat berapa, cucu lelaki setiap seorang dapat berapa, anak perempuan ni seorang dapat berapa. Jadi dia akan ada tasihih dia tu. Masya-Allah. Yang tu tuan-tuan jangan risau. Yang tu kita nak sama-sama mengetahui dia punya takrifan, dia punya sebab, dia punya nak menentukan dalam bab fatwa ini pusaka tidak, ini pusaka tidak, ini pusaka tidak. Pengiraan insya-Allah di bab yang terakhir kita akan kira pelan-pelan. Kalau saya terus masuk bismillahirrahmanirrahim ini mufara'id sekian-sekian bla 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 bla, bubuh angka, esok tak ada orang masjid dulu. Esok tak ada orang masjid. Jadi saya syukur sekadar tu pada malam ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u madhidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله ولوالدينا وارحمهما كما ربونا الصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل وجعلنا من العلماء والصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وزرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين والمسلمات وفزنا مما نخافه ونظره. فأنت خير حافظا يا الله. فأنت خير حافظا يا رحمن. فأنت خير حافظا
ya Rahim wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini adalah tentera di antara tenteramu ya Allah. Engkau palingkanlah penyakit ini kepada sesiapa sahaja yang Engkau kehendakinya ya Allah, dan yang Engkau timpakan kepada sesiapa sahaja yang Engkau kehendakinya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah kami ya Allah, selamatkanlah ibu dan bapa kami ya Allah, selamatkanlah pasangan-pasangan kami ya Allah, selamatkanlah anak-anak cucu kami ya Allah, selamatkanlah kaum kerabat kami ya Allah, selamatkanlah jiran tetangga kami ya Allah, selamatkanlah sahabat handai kami ya Allah, jauhkanlah wabak penyakit ini ya Allah, khususnya bagi seluruh ahli jemaah dan juga ahli qaryah, bagi Masjid Bandar Universiti ini ya Allah, ya serta seluruh rakyat Malaysia dan juga dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah kami daripada apa yang kami takuti ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kesembuhan dan juga hilangkanlah wabak ini ya Allah, kerana Engkaulah sebaik-baiknya penjaga bagi kami ya Allah, kerana Engkaulah tempat kami mengadu ya Allah, kerana Engkaulah tempat kami meminta ya Allah, kerana Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.